ekonomi pada zaman Melayu tradisional bercorak ekonomi pertanian dan perdagangan. Secara tipikalnya, kegiatan ekonomi pada zaman ini dijalankan dalam bentuk secukup hidup. Walaupun terdapat ekonomi perdagangan, ia lebih merupakan kegiatan jual-beli yang berasaskan sistem barter atau kaedah tukar barang. Pertukaran adalah dalam bentuk yang ringkas, sama ada secara terus ataupun melalui perantara. Sistem ekonomi pada zaman ini juga banyak dihidupkan oleh semangat gotong royong yang menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Masyarakat Melayu tradisional juga merupakan masyarakat pertanian dan bidang pengeluarannya bergantung kepada unit keluarga sebagai satu unit asas pengeluaran, dan kerana itu penghasilan akan juga bergantung kepada keluasan tanam. Sementara itu, bagi penduduk yang tinggal di sepanjang pinggir sungai atau laut pula, mereka biasanya mencari rezeki dengan menangkap hidupan laut. Salah satu jenis hasil laut yang cukup penting ialah karang. Permintaan terhadap hasil-hasil laut semakin bertambah akibat perkembangan pasaran Cina. Bagi penduduk yang tinggal di pedalaman, kegiatan utama mereka ialah mengumpulkan hasil hutan. Hasil ini juga merupakan menyumbang kepada perkembangan perdagangan antarabangsa di rantau ini, kerana semula jadi di Kepulauan Melayu telah membekalkan banyak barang dagangan dalam kegiatan perdagangan khususnya di Melaka. Kebanyakan daripada mereka merupakan orang asli yang mempunyai kemahiran mengenali spesies pokok dan menentukan kegunaannya. Sumber yang paling penting sekali ialah hasil hutan seperti kayu kayan yang dijadikan sebagai bahan pengewangi seperti kayu cendana, rotan dan hasil yang lain. Orang-orang Melayu pula bertindak sebagai orang tengah dalam mendapatkan bekalan hasil hutan ini daripada orang asli dan seterusnya menjual kepada pedagang. Adalah dipercayai satu saluran perdagangan dalaman sudah wujud di antara hutan dengan kawasan luar. Selain daripada hasil hutan, tanah Melayu juga kaya dengan bahan-bahan galian, terutamanya emas dan biji timah. Oleh itu, banyak penduduk tempatan menjadi pelumbung. Pada masa itu, Kepulauan Melayu adalah sangat terkenal dengan pengeluaran emasnya, dan sehubungan dengan itu, kawasan itu dikenali sebagai Golden Curzon Sea atau Semenanjung Emas. Perdagangan antarabangsa mula menjadi salah satu bidang ekonomi yang penting dalam kalangan masyarakat Melayu tradisional pada awal abad ke-15. Elemen ini menjadi penyumbang besar terhadap kebangkitan Melaka sebagai sebuah pusat kuasa bagi Empayar Melayu Islam di Nusantara. Dalam sejarah Melayu, banyak bahagian yang menyatakan mengenai kemasyhuran Melaka kepada dunia luar. Kegemilang dan kemasyhuran ini juga menyebabkan Melaka telah mendapat pelbagai gelaran dari pedagang-pedagang asing. Orang Arab memanggil Melaka sebagai Malakat yang bermaksud tempat perhimpunan segala dagang. Ada juga dalam kalangan mereka menggelarkan Melaka sebagai Mulaga yang memberikan maksud yang sama. Dalam dokumen persejarahan Cina, sumber mengenai Melaka juga banyak dibincangkan. Antaranya ialah nama Melaka dikenali sebagai Man La Chia.
Dalam sumber pensejaraan Cina juga dihuraikan mengenai kedudukan Melaka pada zaman awalnya. Menurut sumber ini, Melaka pada mulanya merupakan sebuah pulau kecil yang menjadi tempat berjual beli. Keadaan Melaka pada masa itu sempit dan tidak banyak kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. Kemudian, kedudukan Melaka telah dialihkan ke kawasan baru iaitu di muara Sungai Bertam atau Sungai Melaka yang merupakan tempat yang lebih luas dan sesuai untuk aktiviti pertanian dan juga begitu strategik bagi kegiatan perdagangan. Menurut sumber Cina lagi, Melaka kemudiannya semakin berkembang dan diketahui oleh para pedagang luar serta menjadi sebuah pelabuhan entrepot. Antara barangan yang giat diperdagangkan di sini seperti timah, cendana, gading, lada hitam dan bahan-bahan hutan. Pada masa ini juga logam timah telah digunakan sebagai mata wang dan ukuran menilai harga. Namun demikian, perniagaan yang menggunakan sistem tukar barang ataupun sistem barter juga merupakan cara perniagaan yang digunakan secara meluas. Kejayaan Melaka sebagai sebuah pelabuhan entrepot bermula apabila Parmeswara yang kemudiannya bergelar Iskandar Shah memeluk agama Islam. Langkah ini telah berjaya menarik perdagangan Islam untuk datang berniaga di pelabuhan Melaka. Faktor Islam telah menarik ramai saudagar Islam ke Melaka kerana perdagangan di Lautan Hindi dikuasai oleh orang Islam, seterusnya membawa kepada perkembangan Islam ke seluruh tanah Melayu dan Nusantara. Kecekapan sistem pentadbiran termasuk sistem cukai telah menjadikan Melaka sebagai pelabuhan terpenting di rantau Asia Tenggara pada abad ke-15. Contohnya, cukai ke atas perdagangan adalah tetap dan adil iaitu 6% untuk kapal-kapal asing dan 3% untuk kapal-kapal tempatan. Manakala, perdagangan dari timur seperti China, Jepun, Jawa dan Maluku tidak perlu membayar cukai tetapi dikehendaki memberikan hadiah. Hubungan diplomatik yang diasaskan dengan negeri China memberi jaminan keselamatan ke Melaka kerana berhubungan rapat dengan sebuah kuasa besar di rantau ini. Penguasaan politik Melaka ke atas negara sekitar telah menyebabkan wilayah naungannya turut menyumbang kepada perdagangan negeri itu. Di samping itu, faktor geografi yang meletakkan Melaka di Selat Melaka iaitu jalan utama bagi jalinan perdagangan Timur Barat telah menjadikan Melaka sebuah pelabuhan yang paling strategik kedudukannya. Pelabuhan Melaka juga terlindung daripada angin monsun dan selat yang sempit memudahkan Angkatan Laut upaya Melaka mengawal kegiatan pelanunan di kawasan itu. Hubungan diplomatik dengan kerajaan China yang memberikan jaminan terhadap keselamatan Melaka turut menyumbang kepada kemajuan perdagangan Melaka. Kedudukan geografi ini merupakan faktor semula jadi yang dimiliki oleh Semenanjung Tanah Melayu. Kedudukan Semenanjung Tanah Melayu di tengah-tengah laluan antara dua peradaban besar Asia iaitu China dan India memberikan banyak kelebihan dari sudut perdagangan dan kebudayaan.